Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam mana? Dua akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni ada hari Isnin, so ada something menarik yang berlaku di Bitcoin hari Ahad semalam. Tu akan sharekan di chat untuk anda lebih faham dan tu akan terangkan ke mana ke arah pergerakannya. So untuk pagi ni juga akan ada review untuk VeChain, ada untuk SRP, kemudian ada Wild Mobile Token WMT kalau tidak silap. Kemudian kita akan tengok juga Terra Luna LUNC, Luna Classic dan Luna yang baru dirilis semalam. Kemudian kita akan tengok juga beberapa altcoin yang expected tu akan tengok juga Ethereum. So guys, tanpa buang masa lagi kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So pertama kali kita tengok total market still lagi berada di 1.2 dan volume still lagi dalam 48 sebab apa tak banyak berlaku peningkatan volume untuk hari Sabtu dan Ahad. Dan BTC sedikit dropping atau sedikit bertambah iaitu daripada 45.7 ke 4.58. So dominasi Bitcoin terus melakukan peningkatan. So tengok harga untuk summary pergerakan total market sedikit increase hampir 1%, volume decrease 10% iaitu dari 58 ke 48. So untuk BTC dominant 45.78, so sedikit 0.02. So ikutkan dia record ni lah 45.8. So walaupun tak banyak berlaku perubahan, tapi kita tengok dominasi kata regain slowly regain kata dominant dalam market daripada 30 lebih kali dah pada 45 lebih. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 29.4k iaitu kenaikan 1.46. Ethereum daripada 1.7 dah naik 1.8 balik iaitu hampir lebih kurang sama Bitcoin, lebih 1.6%. So lain-lain coin expected turut melakukan peningkatan. Cardano sedikit 3.4, 0.475, hampir 50 sen dolar balik. Kemudian Solana 44 dolar, Dogecoin 0.08, hampir di kawasan tu punya buy dulu. First buy dulu Bitcoin lah Dogecoin lah 0.005 ataupun 0.5. So minit expected still lagi dalam keuntungan. So guys, kita pergi ke chart tanpa buang masa lagi. Fear and Index, kita tengok Fear and Index dulu. Fear Index still lagi di extreme fear, expected extreme fear dalam market sebab apa kita dah officially dalam bearish market. So kita pergi ke chart. So pertama chart Bitcoin, kita akan tengokkan apa yang berlaku di Bitcoin dan apakah yang expected semalam sudah terangkan berlaku, iaitu possibility untuk Bitcoin berlaku sedikit kenaikan, tapi kenaikan tu adakah kenaikan yang drastik atau tidak bergantung. So ini kita tengok yang ni sebelum ni kita buat resistance ini gagal dan buat rejection. So now kita tengok kat manakah resistance yang ini. So resistance ni kita ambil swing low, swing high ni to swing low ni kita akan dapat currently kita berada di bawah resistance dan bawah resistance minor, dan juga kita ada horizontal kata resistance iaitu di 29. So menjadikan 29 ni lah strong support dan kita dah breakout ke bawah pun. Now kita mainin expected support kita adalah di kawasan 20 dan ini adalah sebenarnya bertukar menjadi resistance. So kita akan tukar kepada line purple untuk menunjukkan resistance. So now kita berada di golden bar untuk minor resistance Fibonacci dan quarter trend line. So ini adalah kawasan resistance. Adakah dia boleh breakout lagi ke atas? Sekiranya breakout atas ni kita akan nampak lagi kenaikan yang more untuk Bitcoin, iaitu expected 29 akan bertukar balik dan support, dan next kita punya resistance lah berada di 33. So adakah itu boleh berlaku? So macam juga sebelum ni currently kita akan monitor channel ini dan boleh berlaku dah sampai kawasan ni dan berlaku rejection masuk balik. Apapun break ke 29 adalah hantar massive move untuk Bitcoin. So apapun untuk di store RSI kita berada di overbought. So meaning expected untuk momentum untuk naik itu adalah weak. So expected dia akan more down ke bawah. So ada possibility untuk dia berlaku rejection. Dan store RSI kita berada di atas. Sekiranya kita tengok price itu still lagi tak breakout menyusun dan RSI ni sampai di overbought. So meaning kita akan tengok massive dump ke bawah. Seperti apa stock RSI berada di overbought, RSI pun berada di overbought. So meaning kita akan nampak massive drop untuk ke bawah. So sekiranya itu data yang tu ada. Currently boleh berlaku juga sedikit kalau pun jatuh pun dia sebab hanya RSI ni adalah bila atas sikit ada 56. So ini kalau berlaku jatuhan kita akan expect untuk minor dump untuk Bitcoin, at least pergi ke net resistance kawasan balik, iaitu now kita berada di antara support 29 dan minor support di kawasan 27.8. So ada possibility untuk price to drop di kawasan ni. So untuk price tu more naik atau turun kita akan tengok dua trend line.
satu trendline ni dan trendline. So meaning expected berlaku seperti triangle ini. So inilah apa triangle. So triangle adalah continuously pattern. So apa yang berlaku? Yes, price boleh sedikit lagi melakukan tekan kalau breakout ini expected dengan naik, tapi berdasarkan pattern dan kita dalam bearish market adalah pattern inilah same ke triangle adalah continuously pattern, iaitu pattern more drop ke bawah. So drop bawah sampai mana kita tengok point of breaking. Kita ambil point of breaking, secondary breaking ini. So ini kita tengok next support kita berada dia break 27 dan pergi ke kawasannya 26k. So inilah ada possible batu dan kita ada another quarter pattern yang besar itu yang bear flag ini di kawasan 20 dan massive bear flag kita yang di kawasan untuk yang merah besar ini iaitu berada di kawasan hampir 15k ke 10k. So itulah price target yang I expected boleh berlaku. Zulmo I expected price drop bawah. Sekiranya nak naik atas, kita akan tengok price tu expected perlu breakout ini dan kemudian kita expected kita akan perlu monitor channel ini. Expected swing yang ni lower low dan expected ini, dan apa yang berlaku adalah price itu ada potential untuk reaction dengan middle trendline ni expected untuk sampai di kawasan atas ini. So meaning expected tak perlu tengok untuk pakai kuarter pump yang kuarter massive, expected ada huge resistance. Kalau berlaku reaction ni macam cakap tadi, RSI ni ada possible akan sampai ke overbought, kemudian store RSI still lagi di overbought. So price berada di kawasan resistance untuk bear flag. So meaning kita akan ada massive dump ke bawah. So meaning kita akan nampak price tu masuk ke dalam zone buy kita dalam 26k ke 15k. Tu yang Zul mau nampakkan untuk expectation untuk beberapa bulan ataupun untuk tahun ini sebelum tengok end of the year, iaitu bottom untuk Bitcoin berdasarkan history 4 year cycle. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. Tapi to neglect juga itu pergerakan yang tu cakap tu ialah expectation hopefully kita Bitcoin akan melakukan kenaikan, more momentum naik untuk expected hit kita punya kawasan major resistance iaitu di 55 sebelum dia drop di bawah. Sebab apa? Kenaikan ini yang tu tunggukan daripada bulan awal bulan itu, tu tunggukan untuk naikkan at least 53. Sebab apa? Kenaikan inilah kenaikan untuk kita exit market. Sebab apa? Expected last pump untuk another drop. So untuk secara fundamental dan technical yes menunjukkan price tu drop bawah, tapi secara fundamental tak ada yang fundamental yang akan currently tak ada menyebabkan expected untuk Bitcoin ataupun sekeluruhan market drop. Sebab apa? Dulu kita ada Black Swan event yang kata Luna, expected USD Luna itu di pack dia berdolar, sebab tu kena massive pump, dan Bitcoin juga sedikit efek iaitu daripada 30 drop ke kawasan 29. So untuk Bitcoin drop at least another 10k ke bawah, so perlukan satu event yang besar. Berdasarkan kita tahu Bitcoin secara fundamental lah strong. Aku kata company besar start buy, small country dah start buy holding, so kita pun start holding tak jual. So ini untuk Bitcoin jatuh adalah kata amat susah melainkan kita ada another Black Swan event. So macam tu cakap sebelum ni, Black Swan event yang expected untuk tahun bearish market tahun ni adalah expected untuk stabil coin. Nah kita tengok dah USD tu tak mustahil akan berlaku kepada juga stabil coin lain. So apa yang tu syak adalah expected mungkin ataupun dari awal dulu ialah expected untuk USDT, maknanya adalah the main. Kalau ikutkan di coin market cap kita tengok USDT adalah kata the stabil coin yang paling tinggi ataupun dalam 270. Sekiranya apa-apa terjadi pada USDT dan berlaku di pack daripada USD dollar, meaning kita akan expect dia akan ada huge massive drop untuk USD, dan expect akan effect juga fear dalam Bitcoin, dan expect akan ada sell off dan Bitcoin. So itu antara Black Swan event yang possibly boleh berlaku untuk tahun ini, iaitu berdasarkan quarter stabil coin punya di attack daripada stabil coin. Sebab apa nak attack Bitcoin ni lah tak boleh, sebab Bitcoin adalah consider even Bitcoin pun dah current market quarter supply dah berada 19 juta. So kita hanya ada 21 saja, hanya tinggal 3 juta lagi supply dalam market yang boleh mining. Itu tak consider lagi yang mana dah lost. So meaning dalam 1 juta 2 juta yang coin dah lost. So mungkin kita dalam 1 ataupun 2 juta lagi yang boleh mining. So habis saja supply ni, Bitcoin akan melonjak dengan ratik. Sebab juga nak buy di exchange pun dah tak banyak sebab Bitcoin tu perlu scarekan dalam market. So meaning kita akan check out weak hand, dan weak hand akan jual, dan jual akan buy di way, company besar akan buy. Sebab apa? Kita perlu tengok pada long term, bukanlah short term punya game untuk di dalam crypto, especially untuk di Bitcoin. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. Apa yang tu nampak untuk triangle ada possibility naik atas. So untuk naik ke atas lagi kita akan tengok certain breakout ini, dan expected 33, dan breakout lagi kita expected naik atas. So adakah Zul akan buy? Zul tak akan buy kawasan ni. Sebab apa? Inilah kawasan high risky. Sebab apa? Kita dalam bearish market, more possibility lah price drop ke bawah. So Zul holding apa yang ada. Kalau naik kita akan lagi regain balik value
yang mana yang kuarter yang negative profit dalam kuarter holding akan regain balik value. Kita akan layan yang tu. Kepada yang new untuk dalam market, sepatutnya anda tunggu untuk at least end of the year. Sebab apa? Berdasarkan end of the year, kita akan nampak price at least dalam kawasan 15k, 16k berdasarkan 4 year circle, iaitu 85%, 80 ke 83% untuk drop untuk Bitcoin secara keseluruhan dalam bearish market. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chart permintaan. Yang pertama kita akan pergi dulu SRP. So SRP, apakah berlaku di SRP? Ada permintaan kurang dah 38 sen. So untuk SRP sebelum ni Zul ada cakapkan expected kita akan tunggu di kawasan at least sekarang kita berada di kawasan support, iaitu kawasan di kawasan 35 sen dan juga 12 sen. So apapun untuk menjadikan dalam bearish market, kita perlu aim all coin at least 95% ke bawah. So 50% at least SRP 95% akan berada di kawasan hampir 16 sen ataupun 20 sen. So untuk the best buy untuk di SRP ada possible lah berada price antara yang ni dua sepatutkan untuk dalam ni kita akan tengok dalam antara 20 sen, 17 sen ataupun ke dalam 10 sen. Tu 10 sen ke 17 sen adalah possible price untuk anda buy untuk long term untuk expectation net bulan, iaitu expectation dalam tahun 2025 berdasarkan 4 year circle. So itulah untuk SRP. So untuk di 4 hours kita tengok sikit pergerakannya. Sama juga pergerakan seperti di Bitcoin, iaitu pergerakan slowly drop. So slowly drop ni ada potential untuk berlaku sedikit massive pump. So sama juga di Bitcoin ada possibility untuk berlaku massive pump. Apapun kita tengok macam mana. Slowly ni adalah quarter accumulation. So meaning tak ada berani yang nak jual, tak berani buy. So meaning apa yang whale akan buat lah pump price untuk regain balik FOMO dalam market. So bila perform market, sepatutnya whale akan close market dan akan drop lagi ke bawah. So itulah cara-cara market, psikologi dalam market. Itu sepatutnya yang berlaku dalam kuarter dalam kripto secara keseluruhan ataupun mana-mana market sekalipun. So pergerakan chart ini adalah more pergerakan yang dah expected price dah tak mampu untuk price ke bawah. So apa yang berlaku, whale akan push pump balik price ke atas untuk kuarter bagi balik kuarter keadaan FOMO dalam market. So meaning mungkin yang tak buy lagi, bila tengok price pump tu dia akan buy. Bila buy berlaku whale dump balik, so dump itulah lebih drastik ke bawah. So itulah untuk SRP. Currently Zul hanya holding untuk SRP juga. SRP tu tak ada, Zul dah jual 1000 coin tu itu. So untuk Zul buy balik 1000 coin untuk SRP, Zul ada target 1000 coin. Zul akan tunggu dalam kawasan 17 ke 10 sen dolar, antara 95 ke 98% sell off untuk SRP untuk long term punya holding. So itulah untuk SRP. Next kita akan VeChain. So VeChain apa yang berlaku? Dah lama juga Zul tak pergi VeChain. VeChain Zul dah ada 2000 coin. Zul holding 2000 coin untuk VeChain, yang di mana average Zul berada di 8 sen. So Zul akan collect lagi VeChain ni untuk long term. Zul akan completekan dia punya 10,000 coin. So meaning Zul ada perlukan 8000 coin lagi. So untuk VeChain 98 ke 95%, expected 95% kita akan berada di kawasan almost dalam 1 sen. So sama juga di VeChain, di Bitcoin, di mana-mana chart kita nampak pergerakan yang ini. Meaning kita tengok macam cakap tadi, secara fundamental dah tak ada lagi yang kata fight yang boleh menyebabkan price to drop bawah. Sebab apa? Yang ada sekarang ni lah semua holding hand, diamond hand yang holding power yang kuat. So untuk price to drop lagi, perlu berlaku another black swan event seperti mana USD. So macam tadi ada possibility another stablecoin yang akan di-attack adalah USDT. Adakah berlaku atau tidak? Kekiranya berlaku, kita akan nampak massive drop di dalam itu Bitcoin dan juga altcoin. Bila Bitcoin jatuh, kita betul altcoin juga akan drop. So untuk kita buy, expected net adalah berada di kawasan 95% untuk di VeChain, iaitu di kawasan ni. Kita akan tengok VeChain berada di 95% dalam 1 sen. So 1 sen kita akan nampak VeChain berada di mana? 90% berada di support yang juga dua ni. So ini lah 1 sen adalah kuarter consider good position untuk buy. So ini tu akan tunggu untuk VeChain at least berada around masuk dalam 0.01 sen. So 10 sen, 0.1 sen, 0.15 sen, whatever price atau below 1 sen, so akan start buy untuk SRP untuk completekan tu punya target untuk VeChain, iaitu 10,000 coin. Currently tu berada di 2,000 coin holding. So lagi 8,000 tu akan buy bila price sampai di kawasan ini. So inilah untuk VeChain. So next adalah kita akan ada juga untuk yang bertanya pasal WMT. So tak tahu WMT tu research dia ada banyak. WMT ada 3 coin ni. So I mean tu akan mungkin mobile token. So, tak pasti kita tengok market kat mana. Hopefully ada di KuCoin. So ada di KuCoin WMT USDT price 20 sen dolar. So kita akan tengokkan WMT
WMT USDT di KuCoin. So akan cuba tengokkan untuk tak tahu coin apa. So inilah coin ni berada kan dah massive drop. So untuk coin ni macam cakap dalam bearish market kita akan expect 70%, 80% all coin akan drop, akan kata hilang dalam market ataupun gagal. So meaning swing high to swing low, price dah pun breakout dia punya major support dan berada di bawah, dan meaning untuk currently tak ada support untuk WMT. Bila tak ada support, meaning kita akan expect price tu boleh jatuh lagi nanti dan boleh pergi ke zero. Macam juga dalam bearish market, price ini boleh kuartal hilang dalam market. So dah berada di 20 sen tu, adakah boleh drop lagi? Sama juga pergerakan ini, kita akan tengok 4 hours. Untuk pergerakan kita ada support swing, kita akan tengok ni swing low to swing high, kita berada di support. So some minor support tu, meaning sekiranya kita lost lagi position support ni, meaning expected 1.6 kita berada di 9 sen. So itulah yang cakap untuk siapa nak buy altcoin ni, holding dulu expected end of the year. Kita tengok Bitcoin, sekiranya Bitcoin berada di kawasan kuartal 80% ke 83% untuk Bitcoin drop, iaitu Bitcoin time tu berada dalam kawasan 15 ke 10k, masa tu barulah anda tengok altcoin ni. So untuk currently tu sarankan untuk anda kuartal jangan sentuh lagi altcoin, hanya anda monitor kat manakah position price expected boleh naik. Contoh tadi juga VeChain lah 95%, SRP juga 90%. So untuk WNT ni kita tak boleh nampak 90% sebab apa, dia dah drop below support. So ini kita boleh tengok expected sekiranya Bitcoin drop lagi, dia boleh drop at least sampai ke kawasan almost below 10 sen. So below 10 sen lah 9 sen, 8 sen tu boleh lagi drop bawah. Tak adakah price tu akan regain? Expected untuk chart adalah kuartal agak susah untuk naik. Apapun kalau anda yakin dengan projek dia fundamental, anda buat kajian, yes consider boleh tunggu. Tapi bertengok tu expected dalam ini, tunggu dulu pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin drop massive 80%, barulah anda tengok balik coin ini untuk expected boleh grab di kawasan bawah untuk expected long term dan invest duit yang anda expected boleh loss. So itulah WMT. So next kita akan tengok Luna. So Luna expected di Luna di KuCoin ada, tapi expected di Luna ni chart dia adalah di Bybit. Tu tak dapat access lagi di Bybit disebabkan something wrong dengan tu punya connection ni. Sebab selalu kalau tulis aku tahu not connection tu kan buka balik. So untuk di Luna kita akan tengok di Luna, dia ke Luna USDT. Kalau di KuCoin Luna USDT di KuCoin. So, apa yang berlaku Luna adalah dia, ini adalah chart lama, disebabkan chart ni dipakai balik. So ini dia dah release balik. So release inilah bukan yang coin lama. So $5. So $5 adalah berada kawasan ni adalah $5 sebab dia release dah lambat. Ikutkan di Bybit lebih awal, iaitu daripada 50 sen, dari 50 sen naik sampai 30 sen untuk Luna. Ataupun inilah chart baru. Kalau nak tengok dalam chart coin baru Luna SC USDT, anda boleh tengok di USDT right, yang ini Luna C di KuCoin pun ada klasik. So anda klasik anda tengok iaitu coin yang lama, ataupun coin lama nak anda tengok macam mana daripada dia dah kuartal regain balik. Regain kuartal dah dia delete 110, iaitu daripada 0.00000 kita ada 4 belakang kosong, nah hanyalah tinggal 3. So hopefully dia berlaku lagi kenaikan. So untuk chart ni kita akan monitor untuk current dengan price as per swing high to swing low, kita akan sebut dia berada di resistance. So sekiranya Luna Classic berjaya breakout resistance ni, meaning expected 1.6, at least 1.6 ataupun 1.2, ataupun expected ada more momentum kenaikan, iaitu berada di 0.0, hampir ke 20, hampir ke dalam price ini adalah dalam 0.018. Now kita berada di 1110. So ini adalah possible boleh berlaku sekiranya Luna Classic breakout ini. So adakah anda holding? So yes, ada holding dalam 3 juta lagi, tapi 3 juta 3.5 juta Luna Classic. So walaupun di Binance kuartal esok adalah 31, Binance akan riliskan balik Luna baru atau Luna baru tu, meaning kita akan dapat siapa yang holding di Binance akan dapat airdrop untuk coin yang baru, iaitu kuartal Luna, bukan Luna Classic, iaitu Luna ini. So Luna yang simbol baru ini, so expected number ada 57. So kalau anda nak tengok dia punya market overview, kita akan tengok all. So apa yang berlaku untuk sebelum ni price itu naik sebelum ikutkan market cap. So tengok ini, kalau ikutkan di sini dia $17, tapi kalau ikutkan di
Bybit, tuan tengok chart, dia release pada 50% naik sampai $30 dan semalam drop sampai balik $5 dan currently stabil di kawasan $5. So kita akan tengok bila Binance release esok 31, kita expectkan Terra Luna akan melakukan bukan Terra Luna yang baru ni expected akan melakukan massive pump balik, expected at least mungkin pergi balik dalam kawasan $30. Nanti tu akan tengok balik Luna, kita tengok Luna USDT, kita akan tengok di di KuCoin. Luna USDT seperti boleh ni. So apa pun nanti di Binance, tu akan monitor di Binance. So apa boleh berlaku adalah price boleh melakukan pump balik. So untuk yang chart ni kita akan tengok swing high to swing low. Untuk expand bila swing high to swing low, so dah kita berada di resistance untuk yang ini. So meaning untuk sekiranya di Bitcoin, bukan di Binance untuk dirilis untuk Luna, akan dah start deploy, expected akan ada massive pump. Sebab apa? Di kuartal Binance adalah kuartal the largest exchanger dalam crypto, so meaning akan berlaku high volume di Binance. So bila expected akan ada huge pump ataupun sell off, kita tengok macam mana. Tapi so expected akan ada huge pump kemudian huge sell off, seperti mana berlaku yang baru ini betul diriliskan di GIO ataupun di Bybit, iaitu price daripada 50% naik sampai $30 dan drop sampai ke $5 balik. So betul akan berlaku sama seperti di yang apa akan berlaku di start release dan apa yang berlaku di bila Binance riliskan coin yang baru Luna. So itulah akan berlaku seperti mana price akan huge pump dan boleh melakukan drop. So, siapa nak buy, currently anda boleh buy di Bybit. Di Bybit dan di Bybit di GIO, kalau ikutkan di market, kalau kita tengok yang ni Luna yang ni kita akan ada di market. Kita akan tengok market dia. Anda boleh dah buy di Luna, di KuCoin, UB, Gate.io, Bybit. Saya ingat Bybit pun ada. Now expected Bybit high. Tu ini anda boleh tengok chart. So, untuk chart kat sini tu belum access lagi. Di sini tu dah tak nampak lagi Luna untuk di Bybit, mungkin akan sedikit ambil masa untuk release. So untuk tu punya tu tak dapat masuk lagi. This side cannot be reached. Something wrong nanti selalu jadi. Nanti tu akan adjust balik tu punya connection. So apapun itulah pergerakan untuk expected untuk hari ni, iaitu Bitcoin dan altcoin. So di Luna yang tu tunggulah esok hari, iaitu Luna di Binance. Hopefully tengok berapa tu dapat untuk Luna yang baru. So hopefully kalau dapat ada massive pump, mungkin tu akan jual juga di kuartal di Binance untuk ambil at least ambil half profit, dan yang lain mungkin tu akan tinggalkan dalam market. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi untuk next review. So apapun dalam satu atau 2 minggu ni untuk Binance mungkin tu akan busy sikit, banyak urusan untuk disettlekan. Sampai kembali semua reda, barulah tu akan buat live balik seperti bahasa method, iaitu hujung minggu. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi untuk next review pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.